नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली सागर को मोती और Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar anda semua? Okey, terima kasih kepada penaja kami yang cukup hebat, Abang Kasim dan Erna, Diamond kami Abdullah dan Mariam. Ya, satu tepukan gemuruh untuk mereka. Ya, tanpa mereka yang hebat ni tak adalah saya di sini. Saya join MW seperti diberitahu tahun 1998. Ketika itu jawatan suami saya memang tinggi, tapi keadaan ekonomi dan politik begitu teruk dan saya sangat bimbang. Ya, dia kerja dengan company Jerman, kita tahu. Kalau Jerman mau, dia boleh simpan. Kalau tak mau, let go. Ya, kami ada 4 orang anak lelaki. Kita pernah susah. Sebagai ibu bapa, kita tak mahu anak kita susah. Ya, jadi saya juga seperti anda, nampak MW, dengar MW, tak mau dengar sebenarnya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, tahniah kepada suami saya yang hebat. Ya, dia nak tengok marketing plan, dia dah buat temu janji dengan Abdullah dan Mariam, tapi dia nak saya pergi bersama-sama. Saya memang tak mau pergi sebab apa, saya tak ada pembantu rumah. Kalau saya pergi, saya kena bawa anak saya 4 orang, yang kecil 4 tahun, yang besar 11 tahun, semua lelaki. Kita tahu anak kita dekat rumah pun tak tahu duduk diam, apalagi dekat rumah orang. Ya, jadi sebab kesian kan dengan suami, dah pujuk kena pergi. Ya, walaupun tak redha pergi juga. Jadi malam tu dengan 4 orang anak kami pergi dengar. Ya, tujuan saya, dalam hati saya, ya, kalau anak saya buat kacau, ya, tak tahu duduk diam, sekejap aja boleh balik. Dari pergi pukul 8 lebih dah sampai dan saya harapkan pukul 9 lebih dah balik. Ya, jadi Pak Lah kata biarkan, ya, anak saya turun naik tangga. Jadi Pak Lah tunjukkan marketing plan. Ya, begitu hebatnya marketing plan menyentuh jiwa saya. Ketika itu ekonomi dan politik begitu teruk, ya, kami dalam bidang pekerjaan, ya, bukan ada pencen kalau apa-apa terjadi. Ya, kalau orang kerja kerjaan bolehlah. Swasta macam mana? Ya, jadi bila Pak Lah tunjuk marketing plan bulat-bulat, dia satu yang saya boleh pusing kepala saya. Ya, kalau tak tengok anak, tengok sana sini, dan bila Pak Lah kata beri peluang, ya, beri peluang dalam bidang pekerjaan, besar mana pun jawatan, bukan senang-senang nak ambil kawan kita, saudara mara kita yang susah. Ramai yang susah, ramai yang nak pinjam duit, tapi kita tak, bukan senang-senang kita nak boleh ambil kerja, bukan senang-senang kita nak boleh pinjam duit. Ya, bila Pak Lah tunjukkan marketing plan dengan RM73 ketika itu menjadi ahli, ya, boleh beri peluang, ya, saya mula pusing kepala. Dan bila lagi ditunjukkan demo disc drop, barulah membuang ego saya. Selalu ni seperti anda juga, kita kata kita faham MW, kita dah tahu dah MW, dengar MW aja kita tak mau dengar, macam kita dah pandai sangat. Ya, bila ditunjukkan demo disc drop, saya cakap dalam hati, oh, macam ni rupanya MW. Selalu kita kata MW mahal, tapi kita tak pernah guna pun. Ya, bila tengok produk tu, rupanya MW ni disc drop tu pekat, kena cairkan, boleh tahan lama. Dalam tu juga daripada yang tak mau nak dengar, jadi sampai dah pukul 1 pagi. Macam-macam saya tanya, macam-macam tanya. Jadi Pak Lah kata baliklah. Ya, anda dari tak mahu kepada mahu, anda bayangkan. Ya, saya ingat lagi, anak saya yang tak duduk diam bila balik rumah rupanya salah seorang seluar koyak. Sebab apa? Melompat-lompat turun naik. Ya, tak apa. Ya, bila dah tengok marketing plan yang hebat, kita dah nampak MW yang hebat, macam mana nak buat? Saya ada anak 4 orang lelaki. Saya suri rumah tangga yang sangat pendiam, jiran-jiran, adik-beradik kata saya sombong. Ya, tugas saya menguruskan rumah tangga, pergi market, balik rumah. Anda bayanglah kalau kita bawa anak 4 orang anak lelaki pergi kedai, duduk lama-lama dekat kedai macam mana? Ya, semua dia nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Tak boleh jadi. Memang saya balik, pergi kedai, uruskan rumah tangga macam tu. Jadi bila dah nampak MW ni cukup bagus, jadi saya berbincang. Ya, kena buat sesuatu, kena bertindak, kena berubah. Jadi peringkat awal saya kata kepada suami saya, abang pergilah buat. Pada saya, anak saya kecil, kita tak boleh tinggalkan anak. Tapi
Dua perkara yang merisaukan saya. Bila dia pergi meeting Amway, dia selalu balik lambat. Bila balik aja saya tanya, ya, habis meeting Amway pukul berapa? Dia kata 10 suku. Habis tu kenapa sampai rumah pukul 11, sampai rumah pukul 12? Ya, saya ingat ni betul-betul meeting Amway ke ataupun pergi ke lain. Ya. Jadi yang kedua, dia kata banyak sponsor. Bila balik dia bawa borang SA88. Tapi saya tengok saya yang buat record. Masa tu manual bukan macam sekarang, tekan aja ADA number, terus keluar PV. Dulu record, saya yang buat record. Pasal apa? Sponsor banyak tapi jualan sedikit. Ya, PV sikit. Betul ke buat Amway ni? Lagi satu. Ya, jadi saya tak puas hati. Jadi suami saya kata, betul lah, dia lelaki, penaja saya lelaki, isterinya tak ada di Malaysia. Bila dua-dua orang lelaki pergi rumah, downline kita, perempuan saja, tentu dia tak boleh masuk rumah. Ya, kalau ada pun suami isteri, ya, boleh masuk rumah, selalunya isteri hantar air aja, kemudian dia duduk masuk dalam bilik. Selalunya yang nampak produk, keperluan produk, bagusnya produk, siapa dia? Wanita kan, dia tahu apa produk yang dia pakai, dan bila tengok demo Amway dia boleh compare yang mana lebih bagus. Ya, dari situ saya kena buat lagi satu perubahan. Ya, saya kena keluar. Nak buat macam mana? Anak kecil. Jadi peringkat awal, ya, siang memang saya yang uruskan rumah tangga, makan, ajar mengaji, kerja sekolah dah settle dan sudah makan. Dan saya pastikan, ya, selepas maghrib kami keluar. Barang memang dah siap depan pintu. Tiap-tiap malam begitu. Cabaran datang. Sebab apa? Saya seorang suri rumah tangga, ya, memang dimanjakan oleh mak ayah dan suami saya pun. Anda bayangkan ketika saya tinggal di Subang, nak balik ke Kajang, saya tak pernah naik bas, tak pernah naik teksi. Kalau balik dengan suami, baliklah dengan Abang Jalil. Kalau tak balik, tak boleh balik. Macam tu. Nak buat Amway macam mana? Jarak dengan 100 meter, nak pergi klinik, bawa anak pun tunggu suami juga. Bayar bil langsung tak pernah. Macam mana nak buat? Ya, suruh belajar kereta, saya tak mahu. Supaya apa? Saya boleh tidur sebelah. Kan? Satu lagi, supaya Abang Jalil boleh bersama dengan saya. Ya, jadi kena buat perubahan. Anak yang kecil, nak buat Amway peringkat awal, saya rasa saya boleh bawa lah anak saya. Tapi kita tahu anak kita, bila pergi rumah orang, dia mulalah nak air, dia nak itu, dia nak main, nak berebut. Jadi saya kata, tak boleh jadi. Dia kena tinggal. Jadi bila tinggalkan anak, saya pesan kepada abang-abangnya, tolong bawa adik dalam bilik, mak ayah nak keluar buat Amway. Ya, jadi anak saya memang menangis kuat, yang kecil itu goyang pintu pagar. Anda bayangkan sebagai seorang ibu. Tapi kita kuat hati, kuat semangat. Kita tahu apa yang kita buatkan memang untuk anak-anak. Kita tak mahu mereka susah ketika masa depan. Dan saya juga pernah dengar ketika itu Diamond Harun dan Murni beritahu, ketika kecil kita tinggalkan anak, mereka tak pandai nak keluar pergi kedai, nak pergi mana-mana. Dan saya rasa betul lah saya dalam bisnes ni, dan kita tinggalkan anak walaupun dia menangis dalam masa 2 minggu, hari-hari menangis nak ikut, tapi suami saya kata tak apa, dia menangis saja, dia menangis. Ya, bila kita test balik, kita telefon dia yang angkat, tak ada apa-apa hal. Ya. Jadi begitulah dengan anak-anak, sebenarnya kita beri kepercayaan kepada mereka, kita beritahu apa yang kita buat, ya, dan kami buat dan terus buat. Satu lagi yang kata saya tak pandai cakap, saya bukan jenis yang suka sembang, ya, petang-petang jalan bawa anak, saya bukan yang macam tu, duduk dalam rumah, ya. Jadi siapakah prospek saya, kawan-kawan saya, ya. Jadi saya gunakan kawan-kawan suami saya. Jadi kami kena berdua, ke sana kemari kena berdua, ya. Jadi tak tahu buat, kami belajar, ya, ikut cakap upline, pergi meeting, pergi seminar. Memang kita rasa tak suka disuruh-suruh pergi meeting. Kita kata apalah meeting, ya, hari-hari tengok benda yang sama. Tapi sebab kami taat, kami mahu, kami dengar, kami ikut cakap upline. Ya, satu yang Kak Zarifah pernah cakap, balik meeting lambat. Bila dah pergi meeting baru tahu, meeting after meeting. Ya, lepas meeting ada sembang-sembang. Tapi di situlah saya dapat point bagaimana nak mengembangkan bisnes ini dengan lebih hebat lagi. Bila saya dengar
Kak Yam cakap buat demo microwave, ya. Dalam hati saya, diri saya sentiasa berdoa, berikanlah petunjuk, berikanlah jalan, permudahkanlah saya nak buat bisnes ni. Saya yang pemalu, ya. Produk skincare ketika itu memang tak berani, memang malu nak pakai. Kalau pakai lipstick, saya sapu, saya lap balik. Nak cerita vitamin macam mana? Ya, produk lain macam mana? Sebab kita tak baru lagi. Banyak benda yang kita tak tahu. Bila Kak yang beritahu demo microwave, dia tangkap dalam kepala saya. Kalau buat masak, boleh rasanya. Sebab apa? Kalau kita masak, hasilnya menjadi. Jadi orang tengok boleh jadi kan? Orang tengok hebat. Jadi dari situ, saya teruskan demo. Ya, keluar berdua suami saya show the plan, saya demo produk. Kadang-kadang orang minta resipi, saya beri resipi. Orang tanya beli mangkuk dekat mana, saya bagi tahu mereka. Tapi setiap kali selepas saya buat aktiviti, saya pastikan saya dan suami walaupun keadaan letih macam mana pun, saya mesti pergi rumah Pak Lah dan Kak Yam. Terima kasih kepada mereka. Ya, mereka selalu memberi semangat kepada saya, memberitahu apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang perlu kami tambah dalam demo kami. Dari situ kami teruskan. Kami tak bergantung dengan upline. Kami tahu upline kami full time. Dia bukan ada seorang kami saja downline mereka. Ya, sebenarnya anda semua mungkin ada yang ayah-ayah suruh datang tak rela. Ketahuilah, kami sebagai ibu bapa buat perniagaan ini meninggalkan anak-anak bukan tak sayangkan anak, tapi kami buat bisnes ini sebab sayangkan anak-anak untuk masa depan anda semua. Anda bayangkan ya, kita ada rasa macam tu dan saya rasa juga saya tak mau cucu saya pula ditinggalkan oleh mak ayah mereka. Sebab itu saya buat. Anak saya tak buat lagi tak apa. Tapi jangan sekali-kali pandang brand X yang lain. Ya. Okey. Kepada anda semua yang lebih hebat, yang kadang-kadang ada juga kata saya tak boleh buat, saya tak pandai cakap. Kita semua sebenarnya sama. Lahir-lahir memang tak pandai cakap lagi, betul tak? Jadi hanya kemahuan anda. Teruskan usaha, datang meeting, ikut cakap upline. Jumpa anda di puncak kejayaan. Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum. Itulah isteri muda saya. With MV dia sentiasa muda. Tuan-tuan dan puan, kami bermula 98. Ini anak-anak kami. Slide please. Anak-anak kami tidak bagi alasan. Ketika kami memulakan bisnes MV, mereka yang kecil berumur 4 tahun dan yang sulung berumur 11 tahun. Ketika itu saya berumur 36 tahun dan sekarang saya 48 tahun. Kalau saya tak buat MV, adakah saya tua? Saya akan tetap tua dan anak-anak akan tetap membesar. Perbelanjaan mereka akan tetap meningkat. Persekolahan mereka akan tetap meningkat. Tuntutan serba-serbi meningkat. Kalau kita tak ambil peluang, kalau tak buat ini, perbelanjaan sangat teruk. Inilah mereka sekarang. Inilah mereka sekarang. Kecil dahulu kami tinggalkan dan sekarang mereka semua masih bersekolah lagi. Dan yang sulung ini nak menikah bulan 7 ni. Yang sulung ni, imagine dia masih bersekolah dan with MV money bapa dia sponsor dia menikah. It's true. It's true. Saya perlukan dalam ketika disponsor oleh upline kami, saya tidak ada apa-apa hutang. Hutang rumah tak ada, hutang kereta tak ada, hutang kredit kad tak ada, gaji solid dapat bersih. Tetapi apa perlu nak buat bisnes MV ni? Tidak ada hutang, tidak ada tanggungan apa. Apa perlu nak buat bisnes ni? Tetapi kami nampak ketika tahun 98, bulan 9 kami jual, Wall Street jatuh paling teruk dalam sejarah. BSKL jatuh paling teruk dalam sejarah. Dan saya kata, aku masuk bisnes ni dalam keadaan ekonomi paling teruk dan aku akan bangun bisnes ni. And true enough, dalam 8 bulan kami capai silver producer. Tuan-tuan dan puan, saya berani tanya, tuan-tuan. Nak keluar rumah sekarang, tinggal tak spare dekat rumah, berani tak pergi Johor Bahru? Pasal apa? Pasal apa tak berani? All the while kita pergi Johor Bahru, tayar tak pernah pancit. Sebab kita dah tengok orang pancit tayar kat jalan.
Kalau kereta pernah pancit kat jalan, kita tengok walaupun kita tak pernah kena, satu hari kalau kita kena tak ada backup macam mana? Kalau tayar spare kena perlu ada sebagai backup, income kita kena ada backup tak? Kena ada backup because we wouldn't know what will happen tomorrow. Hari ni kita elok tidur, hari ni bercakap atas pentas, besok boleh bangun atau tidak? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Anak-anak sedang membesar, tidak tahu apa akan berlaku. Dan kami perlukan income spare. Perbelanjaan kita terus meningkat. Sebab itulah kami buat bisnes Amway. Takut terjadi sesuatu. Dalam bisnes konvensional saya, kita bergantung kepada kontrak. Tahun demi tahun kontrak. Tahun demi tahun kontrak. Hari ini kita okey, hari ini kita boleh buat jutaan ringgit. Tetapi tahun depan kita tak berani garanti. Bergantung kepada kontrak. Customer mau kita, dia simpan kita. Customer tak mau kita, dia terminate kita. Siapa berani garanti bahawa dia boleh pegang satu bisnes kontrak yang begitu lama? Tidak. Siapa pun tak berani garanti. Even you tanya siapa-siapa pun. Mana-mana kontraktor, mana-mana businessman, kita tidak berani garanti. Ini kita. Ini saya. Bangun tidur dunia korporat. Ini bangun tidur. Bangun tidur pergi bilik air. Lepas tu masuk makan, pergi office, makan, menghadap komputer, makan, balik tengok Astro, tidur, bangun, tidur. Hari-hari ini 24 jam, 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, jemu tak? Jemu kita kena cari satu option untuk kalau kita dah jemu, yang income kita begitu terhad, yang kita tak boleh tahu bahawa masa depan kita macam mana, kita tak boleh predik masa depan kita macam mana. Ini satu option yang kita boleh predik masa depan kita. Dahulunya kalau kita kerja di satu-satu syarikat yang besar, kita boleh kata, wow, we can work for the rest of our life. Betul tak? Tetapi apa jadi? Banyak syarikat telah berpindah dari Malaysia ke Vietnam, dari Malaysia ke Hong Kong, dari Malaysia ke China, dari Malaysia ke India. Banyak syarikat telah berpindah. Banyak managing director, banyak manager yang begitu hebat, tiba-tiba jobless. Kita tak tahu. Saya tak tahu. Jerman mau saya disimpan, Jerman tak mau saya simpan. Ini tengah malam baru balik. Isteri pun nak risau. Husband dia pergi kerja, tak pergi kerja. Pergi kerja ke apa? Shipment datang tengah malam. Saya dalam dunia logistik. Flight sampai tengah malam, kita kena clear. Kapal sampai malam, kita kena clear. So that we can deliver the cargo next morning. Beginilah kerja kita. Sampai bila? Nak tunggu bonus sampai macam ni? Macam ni kita nak tunggu bonus. Kita tak tahu bonus. As a businessman, saya sendiri pun cuba mengelak untuk bagi bonus kepada staff kita. We make up all the story. Oh, company not making money. Nampak tak? Oh, restructuring. Macam-macam kita bagi alasan. Tuan-tuan, buat sesuatu. Amway bonus dapat tiap-tiap bulan. Kita buat tak buat Amway, kita tengok. Dalam bisnes saya, 2004 diesel 88 sen dan 2010 diesel 180. Kenaikan 1.104%. Gaji kita naik berapa persen? Income naik berapa persen? Gaji kita tak standing dengan pendapatan kita, dengan kos hidup kita. Pendapatan kita tak standing dengan kos hidup kita. The longer I'm paling lama saya dalam conventional business, lagi slim saya punya margin. Betul tak? Lagi slim because operational cost meningkat. Customer keep on asking for the cost reduction. Tetapi kita punya cost meningkat. Lagi lama lagi. Kalau dulu dalam air cargo saya boleh buat RM1 sekilo, I'm so happy. Now nak buat 10 sen sekilo pun tak boleh. Because competition very high. Nampak tak? The longer I'm in the business, the slimmer my margin. Nampak? This is what conventional business. Dan saya nampak itu, that's why kita kena buat business bersungguh-sungguh. Kos hidup kita tetap meningkat. Kalau dulu gaji kita murah, kita boleh tengok TV macam ni. Tapi bila gaji besar, kenapa TV tak nampak? Terus nak tukar TV besar. Pasal apa? Itu naluri manusia. Kita memang nak tukar. Motor Honda ni dulu boleh naik pergi dari Seremban pergi Port Kelang, dari Seremban pergi Subang Airport boleh naik Honda ni. Tapi bila gaji dah besar, terus nak tukar motor ni. Pasal apa? Motor ni goyang kontainer lah telisih. Dulu tak goyang kan? Dulu goyang, gaji kecil boleh tahan. Proton Saga pun tiba-tiba cushion ni panas. Tiba-tiba aircon tak sejuk. Kenapa? Pasal gaji dah besar. Nampak? Benda ni akan tetap berlaku kepada siapa? Sebab tu gaji kita 3,000 pun tak cukup. Gaji kita 4,000 pun tak cukup. Gaji kita 5,000 pun tak cukup. Sebabnya kita nak tukar cara hidup. Kita tukar lifestyle kita.
untuk menyaingi keinginan kita, kita kena buat sesuatu. With Amway, I have changed 22 cars. 22 unit kereta with Amway. Ever since I joined. Saya bukan nak menunjuk tetapi nak tunjuk pada tuan-tuan. Tanya diri kita, it's happened to kebanyakan orang tanya 20 tahun kerja, berapa banyak kita simpan? 30 tahun kerja, berapa banyak kita simpan? Should anything happen tomorrow? Ramai, kebanyakan orang, ramai terjadi emergency, pergi minta pinjam personal loan, minta pinjam kepada kawan-kawan. Tuan-tuan, hujung bulan kita boleh pergi tekan ATM kawanku, tengah bulan jumpa kawan-kawanku. It is majority of the people, kebanyakan orang. Kita tidak ada backup, tuan-tuan. Dengan Amway, tuan-tuan. In 12 years in Amway, saya telah dapat 1 juta lebih ringgit. In 12 years in Amway. Gross income. Bukan nak ego tetapi this is what you can get with Amway. Kita buat bila? Kalau sebulan 5,000 pun setahun berapa? 60,000. 10 tahun berapa? 600,000. Nampak? Kerja kita mana boleh simpan begitu? Tengok. Gaji kita masuk satu bank. Gaji masuk satu bank ya. You kerja mana-mana company pun gaji masuk satu bank ya. Betul tak? Tapi keluar pergi macam-macam bank. Bank rumah, bank kereta, bank TV, bank macam-macam bank. Dan last dalam bank semua duit orang, duit kita tak ada. Apa yang saya nampak lagi dalam Amway? Satu perniagaan yang saya nampak, perniagaan yang betul-betul bersih, tidak ada syubhah, tidak ada benda-benda yang melarut, yang menjerumuskan kita ke arah kecelakaan dalam Amway. Bisnes luar. Saya cerita tentang bisnes saya tak cakap tentang tuan-tuan dan puan. Bisnes di konvensional di luar, you nak dapat bil, you kena jolok under table. You nak jalan apa-apa pun, semua kena ada lubrication. This is true. I'm talking fact. This is true. Lubrication. In Amway, you nak naik, you kena belanja you punya diamond pergi karaoke ke? You don't have to bring your diamond to karaoke in order for you to go up. But in outside business, yes, if you want to get something, you have to give something. This is happening outside. Tuan-tuan, walaupun dapat 1 juta, tetapi 1,000 kita belanja ke arah maksiat, adakah 1 juta itu berkat? Tidak berkat. Dalam Amway, keberkatan demi keberkatan kami dapati. Kami boleh buat macam-macam. Kami boleh bawa family kami pergi Mekah. Kami boleh bawa mak ayah pergi Mekah. Dan kita sendiri pun dah 3 kali dah, tuan-tuan dan puan. This 2009 potential penduduk Malaysia 28.3 million. Pertambahan 600,000 penduduk Malaysia setiap tahun. 10 tahun pertambahan penduduk Malaysia 6 juta. 1 tahun manusia lahir di Malaysia 600,000 equivalent to 10 years 6 million. Pasaran kita luas tak? Luas tak akan habis sampai bila? In the next 3 years, in the next 10 years, penduduk Malaysia akan ada 34 juta. Kalau kita tak rebut peluang ni, di mana kita? Jangan kita kata, kalau aku tengok orang baju merah tu cakap dulu, aku buat tak apa. Kalau tanam tak tumbuh sampai bila-bila. Yang pentingnya keputusan. Itu dia. Peniaga kereta nampak pertambahan unit, pertambahan manusia. Kalau kereta boleh jual 500,000, bayi pun lahir 500,000, yang lahir legal 500,000. 500,000, tuan-tuan, equivalent to 1 baby, 1 car. Kereta orang tukar berapa lama sekali? And mereka nampak kenapa kita barangan yang manusia pakai tiap-tiap hari kita tak nampak. Kenapa kita bagi alasan, tuan-tuan dan puan? Show the plan, cakap orang tak mau sudah, kita hanya menyampaikan. Mereka tak mau kita rugi kan, mereka rugi. Kita tak rugi apa, kita ibaratkan orang tabligh pergi menyampaikan, abang malam ni jom kita pergi majlis iman dan amal. Kalau kita tak pergi, orang tu tak pergi ke masjid, siapa rugi? Dia hanya rugi, kita tak rugi. Kita telah dikira oleh Allah bahawa kita mengajak orang ke tempat yang baik. Tunjuk demo. Kita tunjuk demo. Demo Amway bukan susah. Bukan susah demo Amway, bukan demo Amway nak kena pergi minta permit polis apa kah? Ada ke nak pergi balai polis? Sarjan, saya nak buat demo, saya nak minta permit. Nak buat demo periuk minta permit polis. Polis tu gelak, guling-guling. Tuan-tuan, tak perlu permit. Tu je. Ibarat kita mendulang emas.
Kak Zaimah mendulang emas di Melbourne. Apabila mereka mendulang emas, mereka dapat banyak emas ke banyak pasir? Tetapi apabila berada dalam lubang emas, terus mendulang emas, lama-lama dapat emas tak? Kita jumpa orang tak mau pasir lah, jumpa orang tak mau pasir lah, jumpa orang tak mau pasir. Lama-lama dapat emas tak? Yes, kalau orang layak buruk, pasir. Orang beri alasan, pasir. Orang macam-macam, tapi lama-lama dapat emas. Dapat 6 ketul emas, terpaksa jadi diamond. Itu dia, tuan-tuan. Cabaran, tuan-tuan. Cabaran peduli apa? Cabaran. Kita walaupun duduk di Alor Gajah, walaupun duduk di Batu Gajah, pernah dengar ada orang mati kena gigit gajah? Kita tak pernah dengar orang mati kena gigit gajah. Tetapi ramai orang mati kena gigit apa? Nyamuk. Tuan-tuan, orang tak mau nyamuk. Orang beri alasan nyamuk. Nyamuk bubuh kita punya target FK. Habis semua. Tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan. Ini alasan saja. Pedulikan. Orang tak mau itu bukan rezeki mereka. Ada yang memberi alasan. Oh, nanti saat. Yang dia tengok marketing plan. Itu si suami. Balik saat. Nanti saat aku nak tanya bini aku. Tuan-tuan, nak tukar sport rim kereta tanya bini tak? Nak tukar nak buat hi-fi set dalam kereta tanya bini tak? Nak tukar exhaust kereta tu punya besar, anak kucing pun boleh masuk dalam, tanya bini tak? Apa pasal nak buat MV untuk tanya bini? Jangan tanya bini tapi ajak bini buat sekali. Tuan-tuan dan puan. Ada pula nak buat MV untuk kebaikan keluarga nak pergi tanya bini. Nak pergi karaoke tanya bini kah? Tuan-tuan, for the sake of the family, ajak bini buat sekali. Tak ada masa sibuk 30 tahun tengok TV dapat apa? 40 tahun tengok TV dapat apa? Tuan-tuan, habis masa, habis duit saja. Itu dia. It's like highway. Dekat tempat kerja kita, tempat kerja kita boleh kata kat bos kata, "Boss, please move. I want to go faster than you. I want to go up." Boleh kata kat bos kita? Bos, you selalu bos, you datang kerja lambat. Please, I want to be a manager. Boleh ke? Tak boleh. Tapi dalam MBA kita duk ibarat lain kanan. Kita boleh, go, bagi lampu. Kita boleh pergi dulu. Lebih cepat daripada orang yang sponsor kita. Tak kira dia tu masuk bila dalam MBA. Because MBA bukan piramid. It is auto business. Auto business. You masuk auto cruise jalan sendiri. Auto, anda tu untung tolong orang. AUTA. Tolong, the more people you have, the more untung you are. Tengok, berbeza dengan bisnes konvensional di luar. Kita pergi haji, balik dapat bonus beribu. Pergi haji. Kalau saya buka kedai tom yam, saya buka kedai motor, saya buka kedai jahit, saya pergi haji 2 bulan, balik-balik ada income tak? Tak ada income. This is small security income. Awak upline campur yuk. Never show me the plan. So, kalau dia show the plan, saya pun tak masuk MBA. Campur yuk. Nampak tak? Tuan-tuan, kalau campur yuk show plan dengan saya lari. Nampak? But it's true, the campur yuk family keep on earning the income. Ini yang kata security income. RM85 tidak akan menyebabkan seseorang itu miskin. Ada orang masuk jadi ahli MBA, dia bayar RM85 terus miskin. Allah, miskin. Ada tak? Ada tak? RM85 tidak akan menyebabkan siapa-siapa miskin. Tetapi kalau orang yang tak sanggup keluar RM85, orang itulah orang yang paling miskin di kalangan orang miskin. Tuan-tuan. Saya ada kawan di Kepala Batas, ada kawan berkelahi dengan mak saya sebab suruh hantar tong gas kat rumah. Dia kata, "Di mana dia nak hantar tong gas? Dia pun tak larat, dah tua dah." Tuan-tuan, tong gas ni untung RM5. Untung RM1.50 je satu tong gas ni. Untung RM1.50, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan dan puan, tengok. Kalau dia tua, dia boleh angkat tong gas tak? Lutut sakit boleh angkat tong gas tak? Tuan-tuan,